Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Dan Abli rasa masih belum terlambat lagi untuk Abli mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin 00 kepada semua subscriber Lilia Pictures dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kali ni guys, Abli nak share dua kisah seram, di mana dua-dua kisah ini berlakunya di sebuah universiti iaitu UiTM, dan dua kisah berlainan ni satu berlaku pada student lelaki dan satu lagi berlaku pada student perempuan. So kisah yang pertama ni berlakunya kepada seorang student yang bernama Adam. Dan untuk pengetahuan korang, kisah seram UiTM ni dikongsikan oleh kawan Abri sendiri yang merupakan ex-student di UiTM tersebut. So balik pada kisah yang pertama tadi, seorang student bernama Adam. Dia ada seorang roommate yang bernama Hashim. Okay. So Adam dengan Hashim ni tinggal sebilik, dan berlakunya kisah misteri dan seram ini pada waktu final exam. Okay. Pada awal tahun 2000 dulu, kalau korang semua tahu, internet tak secanggih macam sekarang. So student-student di IPT dan universiti ni, kalau nak dapatkan bahan maklumat dan research dan juga ingin buat ulang kaji sebelum exam, diorang akan pergi ke library. Dan waktu study yang biasanya kita panggil sebagai waktu prep lah, prep malam. Jadi pada malam tersebut, Adam ni dia mengajak Hashim untuk pergi ke library dan untuk buat ulang kaji pelajaran lah. So dia kata kat Hashim ni, Hashim, jom ikut aku, teman aku, kita pergi library kan, lagipun kalau lewat nanti library tutup. Macam biasa, kalau waktu final exam ni library memang tutup lewat sikit. So waktu tu lebih kurang dah jam 10.30 malam waktu Adam ajak Hashim ni. Jadi lepas Adam ajak Hashim ni untuk ke library, Hashim ni dia cakap kat Adam, kau pergilah sebab aku tak berapa sihat badan, sakit kepala. Tengok malam esok aku teman kau ke. Jadi Adam ni bila Hashim dah cakap macam tu, dia pun okey lah, tak apalah, kau lepak lah, kau rehat lah dulu aku pergi sendiri lah kat sana, nanti jumpa lah member-member yang lain. So Adam ni pun geraklah ke library. Sampai di library, dia pun mula buat ulang kaji pelajaran. Bila dah semakin lewat, dekat library pun dah semakin kurang student, dan ada beberapa bahagian dah sunyi lah dalam library tu. Jadi yang Adam ni pun dia terus study lah, dia terus cari bahan-bahan rujukan. Tiba-tiba guys, di satu section di dalam library tu ada tempat membaca surat khabar dan majalah-majalah. Yang Adam ni pada waktu tersebut dia pergi mencari sumber rujukan lah, berdekatan dengan tempat orang baca magazin dan surat khabar ni. Tengah dia mencari bahan rujukan buku tu, tiba-tiba dia ternampak Hashim tengah baca surat khabar dekat bahagian ruangan membaca surat khabar lah. Hashim seorang je ada kat situ. So Adam pun terkejut lah kan. Cuma dia taklah pelik sangat sebab mungkin Hashim ni boring duduk kat bilik. So dia nak study, sakit kepala. So dia lepak juga kat library dan baca surat khabar ataupun magazin lah kan. Jadi Adam ni dia pergilah dekat Hashim yang tengah membaca surat khabar ni. So dia duduk dekat dengan meja, kursi berhadapan dengan Hashim ni. Hashim dia baca surat khabar sambil tadi dia nampak dari jauh, dia nampaklah muka Hashim daripada depan, daripada tepi tu kan. Tapi bila dia dah duduk, so tak nampaklah muka Hashim kelindung dengan surat khabar ni. Cuma masa tu Hashim ni senyap je. Adam ni pun tegur lah, dia cakap lah, "Weh kau ni, tadi aku ajak kau pergi library, kau kata kau sakit kepala, kau penat, kau tak nak pergi. Tiba-tiba kau ada pula kat sini kan. Masa bila kata congok ni, aku datang rasanya awal lagi pada kau kan." Tapi apa yang melikkan Adam, Hashim tak berkata sepatah pun. Dia senyap je sambil meneruskan baca surat khabar tu lah. So Adam ni dia berlebel lagi, dia membebel lagi. Dia kata, "Kau ni lain kali
Kalau nak pergi keadaan sakit kepala macam tu, beritahu lah kita pergi sekali naik motor. Kalau pergi sendiri kan apa-apa berlaku kan, aksiden ke masuk longkang kan, susah aku kan. Dembebe Hashim tetap mendiamkan diri dan terus membaca surat khabar. So yang si Adam ni dah rasa cuak lah, dia rasa tak sedap hati. Bila library tu dah makin tak ramai orang, makin sunyi kan, satu kawasan yang dah jadi gelap lah pasal lampu tutup kan, ikut section yang tempat yang ada student lagi dia pasang lampu. Jadi tempat yang dia orang baca, yang dia orang lepak baca surat khabar ni masih ada lampu lagi kan, cuma tak ada student lain, dia berdua je. Adam dah rasa tak best, dia dah rasa tak sedap hati. Kenapa Hashim ni senyap je kan, sedangkan Hashim ni okey je sembang dia masa dalam bilik tadi kan. So dia ni rasa tak syok, dia nak belah dari situ. So dia buat helah lah So apa yang Adam ni buat guys, dia jatuhkan buku dia ke atas lantai. Dia sengaja jatuhkan buku dia. Bila buku dia jatuh kat lantai, so Adam ni pun perlahan tunduk, ambil buku dia. Dan apa yang mengejutkan Adam tengok Hashim tidak berkaki guys. So Adam ni pun dia dalam keadaan ketakutan. Dia cakap kat Hashim, Hashim, aku gerak balik dulu lah. Lagipun hari dah lewat, besok nak exam. Bila Adam dah nak bangun dari kursi dia, dah nak bergerak, tiba-tiba masa itulah baru Hashim mula bercakap. Dan kalau korang nak tahu guys, apa yang Hashim cakap masa tu, dia kata, kau memang betul nak balik ke atau kau dah tahu? So Adam ni dalam keadaan yang pucat lesi dan ketakutan terus lari meninggalkan makhluk yang menyerupai Hashim di situ. So itu cerita yang pertama. Okay. Kisah yang kedua pun berlaku di UiTM tersebut juga. Jadi yang berlaku pada student perempuan ni, roommate dia ni tak sama school ataupun tak sama fakulti dengan dia lah. So kelas lain memang tak berjumpa lah. Kalau siang tu memang tak berjumpa. Yang peliknya, diorang ni hanya berjumpa di bilik bersembang macam biasa hanya pada menjelang waktu maghrib dan membawa ke malam. Okay. Pagi je dah tak jumpa, masing-masing pergi kelas kan. So nak dijadikan cerita, masa berlakunya peristiwa seram ni, yang perempuan ni nama dia Jasmine. So yang roommate dia ni boleh bagi nama Hani lah. So Jasmine dan Hani Okay. Jasmine ni masa tu diorang dah habis semester. Okay, dan diorang dah mula nak cuti semester lah. So ramai dah student yang dah balik kampung. Cuma Jasmine dengan Hani ni dia balik lambat sikit. Ada barang-barang kemas lagi sebab bila masuk semester baru, diorang dah kena tukar college ataupun kediaman. So diorang ambil masa lah, lepak semalaman lagi, barulah diorang balik kampung masing-masing. So berlakunya peristiwa ni pada malam tersebut, Jasmine dengan Hani ni dia bersembang lah, dia berborak lepak sampai lewat malam. Biasalah dah cuti kan, so dah nak balik cuti semester, cuti panjang kan. Masa tu lah nak spend time dengan roommate untuk lepak bersembang macam tu. Jadi sehinggalah pukul 3 pagi lebih kurang macam tu, tiba-tiba yang si Jasmine ni dah mula rasa mengantuk yang amat sangat. So Jasmine ni minta tolong pada si Hani ni untuk tutupkan lampu bilik. Dia cakap dekat si Hani ni, Hani, kau tolong tutup lampu bilik lah, aku dah mengantuk sangat ni. Kau tak ngantuk lagi ke kan? Tapi yang si Hani ni, dia daripada dalam keadaan yang rancak berborak tadi, tiba-tiba dia jadi diam. Dia jadi macam tak ada respon apa yang Jasmine tolong tadi. So sekali lagi Jasmine ni dia minta tolong Hani tutupkan lampu kan. Dia cakap, Hani please kau tolonglah tutupkan lampu, aku dah ngantuk sangat ni kan. Lagipun kau dekat dengan suis lampu tu, aku malas dah nak bangun dah kan.
Tapi kali ni guys, walaupun Hani ni tak cakap, tiba-tiba tangan Hani ni menjadi panjang sehingga menutup suis lampu di tepi pintu bilik. Jasmine, dari hujung pandangan mata dia ternampak tangan Hani yang panjang tu menutup suis lampu. Dalam keadaan yang betul-betul ketakutan, dia berlari keluar, dia tinggalkan Hani macam tu je. Dia terus berlari kat postguard. Bila sampai je dekat postguard tu, dia beritahu makcik guard tu apa yang dia nampak. Dia ceritakan apa yang berlaku pada dia. Yang roommate dia tutup lampu dari katil dan tangan panjang yang tutup suis tu. Jadi makcik guard tadi tanya dia, awak ni bukan ke student yang duduk bilik sekian-sekian kan? So Jasmine ni pun angguklah, kata yelah saya lah student tu kan, bilik tu lah. So makcik guard ni dia pelik gaul kepala dan dia kata kat Jasmine, setahu saya lah selama ni pun awak dekat bilik tu sorang-sorang, tak ada roommate pun. Jadi yang Jasmine tu pelik. Selama ni baru dia teringat dan terfikir yang dia berjumpa dengan Hani hanya pada waktu malam di bilik itu. So apa yang berlaku pada Jasmine tak dapat dikenal pasti dan tak dapat diketahui sebab cerita tu tergantung macam tu saja. Jadi guys, setakat ini saja dua cerita yang boleh dapat share untuk korang sempena Hari Raya Aidilfitri ni. Semoga korang enjoy. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video seram yang akan datang di Lilia Pictures. Sekali lagi Abli nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye.